Bak kata pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Masyarakat Melayu amat sinonim dengan adat resam yang unik dan istimewa. Ianya dapat dilihat ketika majlis perkahwinan yang disempurnakan dengan penuh adat istiadat. Bagaimanapun adat perkahwinan zaman sekarang mengalami banyak perubahan seiring dengan peredaran zaman. Jika dahulu budaya rewang akan diadakan bagi menyediakan persiapan sesuatu majlis, namun kini masyarakat lebih memilih menggunakan khidmat catering kerana dilihat lebih menjimatkan dari segi masa dan tenaga. Selain itu, konsep pemberian hantaran juga dilihat semakin berbeza. Walaupun sejak akhir-akhir ini, konsep hidden hantaran yang sudah lama diperkenalkan dilihat semakin menjadi trend. Namun, persediaan hantaran kini mengikat persetujuan kedua-dua bakal pengantin berbanding dahulu yang kebiasaannya dulang hantaran diisi dengan sirih junjung, manisan dan pulut kuning. Jika dilihat, terdapat banyak lagi perbezaan majlis perkahwinan dahulu dan sekarang. Walaupun begitu, persiapan perkahwinan dari pelbagai aspek seperti pelamin, meja makan beradab, hidangan makanan dan buah tangan untuk tetamu dilihat amat penting bagi memastikan majlis perkahwinan menjadi detik paling indah buat pasangan mempelai. Renjes-renjes dipilis, ditepungilah tawar. Hai beras kunyit, ditabur, disiram si air mawar. Ini antara bait-bait lagu, liriknya daripada lagu yang dinyanyikan oleh Allahyarhamah Saloma di renjes-renjes yang saya kira sering kali meniti di bibir tetamu yang hadir ke mana-mana majlis perkahwinan sekalipun. Lagu yang cukup popular, lagu yang cukup sinonim, dan itulah juga topik yang kita bawakan pada hari ini, iaitu renjes-renjes dipilis. Dan seperti tadi saya dan Sugi dah ceritakan apa yang akan kita kongsikan bersama dengan anda pada hari ini. Untuk itu langsung saja Yana perkenalkan tetamu yang sudah pun ada di sebelah Yana, dan beliau jugalah yang menyiapkan pelamin kita pada hari ini. Kita bersama dengan Encik Muhammad Azhairi Abdullah, perancang majlis perkahwinan dari EEE Bridal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Alhamdulillah. Lamanya Sihat Yani. tak jumpa. Alhamdulillah sihat. Segak bergaya bak pahlawan Melayu. Terima kasih Yana. Kan? Okey. Soalan cepat-cepat sikit Yana nak tanya. Berapa lama masa yang disiapkan untuk menyiapkan pelamin untuk set WShy Extra hari ini? Hanya 3 jam. Wow, 3 Alhamdulillah. jam untuk secantik ini? Ya, betul. Wow, hebat. Okey, kalaulah Azhairi boleh mulakan dengan berkongsi. Kalau tadi dalam paparan kita dah tengokkan perbezaan trend untuk pemilihan pelamin oleh pasangan pengantin. Ada tak sebenarnya perbezaan itu juga memainkan peranan disebabkan oleh pandemik yang berlaku ni? Kalau sebelum pandemik, mungkin pelaminnya sedikit berbeza. Kalau selepas pandemik ataupun masih lagi nanti pandemik sekarang ni kan, ada beza ataupun tidak? Okey Yana, actually kalau kita nak tengok perbezaan antara sebelum pandemik dengan sekarang, okey, tidak ada banyak perbezaan. Cumanya apa yang membezakannya adalah dari segi bajet pelanggan tu. Itu yang paling penting. Mungkin dulu pelanggan mungkin boleh spend berbelanja lebih untuk sesebuah pelaminan. Tapi sekarang ni mungkin bajet tu lebih kepada sedikit berbanding dengan dahulu. Okey, tapi itu memang orang kata antara faktor yang memainkan peranan penting juga oleh bakal raja sehari dan ratu sehari untuk memilih pelamin mereka, iaitu bajet. Okey, yes. Tetapi dari segi desain pula kan, rekaan pelamin tu. Kalau dahulu kita lihat mainan kerawang, draping, betul, warna Yana. yang sarat. Adakah ini masih lagi diminta pada tahun 2021 ni? Dan untuk trend tahun 2022 pula,
bagaimana? Sebab kalau kita tengok kan, ramai selebriti yang berkahwin juga menggunakan fresh flowers, gabungan dengan bunga-bunga yang bukan fresh, okey. Jadi bagaimana trendnya? Okey, kalau nak diikutkan trend tu memang setiap tahun akan ada perbezaan dia. Tapi berbanding kalau kita tengok daripada dahulu, okey, kebanyakannya pelaminan akan dihiasi dengan kerawang-kerawang. Okey, nampakkan konsep tradisional. Okey, tetapi sekarang ni permintaan daripada pelanggan tu lebih kepada modern konsep. Tapi pada masa yang sama tradisional konsep tu masih lagi dikekalkan. Jadi kalau nak dibandingkan dahulu dengan sekarang, okey, bagi pendapat EE sendiri, konsep tradisional tu masih lagi perlu dikekalkan, di mana kita cuba terapkan elemen-elemen tradisional dalam sesebuah pelamin. Jadi pendapat EE kalau trend untuk 2022 EE rasa konsep mungkin contemporary itu akan menjadi pilihan daripada bermakna walaupun moden tetapi elemen tradisional tu masih lagi dikekalkan. Ya, okey, betul. kalau kita bercakap pasal pelamin ni kan, memang kalau tetamu yang datang tu perkara pertama yang dilihat adalah gahnya pelaminan bakal raja sehari itu. Tetapi tidak kurang juga tumpuan yang diberikan kepada gubahan hantaran. Sugi, yang nak tengok Sugi daripada tadi kan, duk perhatikan gubahan hantaran yang ada bunga. Betul tu, Silakan, Sugi. Tapi Yana, sebelum saya nak perkenalkan tetamu ni, saya nak tanya EE jugalah. EE pilih baju dahulu ke sebelum nak memilih warna pelamin set WHI? Sebab saya tengok dari jauh ni memang sedondon cantik warnanya. Jadi nak tahu, pilih baju dulu ke pilih warna pelamin ni dulu? Okey, kalau yang bagi EE sebagai perancang perkahwinan, EE lebih suka pilih baju dahulu, kemudian baru kita pilih pelamin. Jadi pelamin tu datang kemudian selepas daripada pemilihan baju. Kerana kadang-kadang tu ada juga kita punya pelanggan-pelanggan yang inginkan warna yang agak orang cakap apa, mild, okey? Ya, maksudnya tak dia akan selari dengan pelamin. Sedondon. Yes. Okey, dan dengan pelamin tu dengan baju EE, saya rasa gubahan hantaran daripada Puan Rina ni pun sedondon matching. Jadi kita bersama dengan Puan Nik Siti Nur Syarina, seorang penggubah hantaran, pengusaha gubahan hantaran ya. Okey, tadi EE dan Yana dah kongsikan trend untuk tahun inilah, untuk masa sekarang. Jadi mungkin Puan Rina boleh kongsikan apa sebenarnya trend gubahan hantaran ini buat masa sekarang, sebab ada dua jenis saya tengok, yang tertutup, yang nampak rustik, yang ni terbuka, nampaklah hadiah-hadiahnya. Jadi apakah trend untuk masa sekarang? Sekarang ni kalau nak diikutkan yang customer pelanggan saya masih mengambil gubahan hantaran tu, hidden hantaran tu kalau nak ikutkan daripada tahun lepas lagi. Tapi dalam masa sekarang saya masih lagi menerima permintaan untuk membuat hidden hantaran. Jadi saya rasa hidden hantaran ni dia punya trend tu mungkin akan tahun depan pun mungkin akan ada lagi lah. Lagi satu saya rasa sekarang ini orang lagi suka konsep rustik. Macam itulah contoh dekat atas kan. Maksud konsep rustik ni kita macam masukkan terak-terak elemen natural, macam nature. Contoh kayu ke apa kan. Macam guna artificial preserve flower, guna dry flowers. Jadi saya rasa dua konsep tu sekarang ni macam in trend lah. Hidden hantaran ya, sebab kita tak nampak apa yang ada dekat dalam ni. Mungkin ada yang cukup bernilai, tak nak ditunjuk-tunjuk sangat. Tapi lah kan nak tanya juga Puan Rina, kalau kita lihat yang ini menggunakan gubahan bunga tiruan, kalau ada tak ramai juga yang meminta gubahan menggunakan bunga asli? Sambil-sambil Puan tunjukkan macam mana nak buat tu. Sebenarnya bagi pendapat saya lah kan, kecantikan bunga tu sangat subjektif. Ada orang suka yang fresh flower, ada orang suka artificial flower. Jadi saya rasa orang lebih suka fresh flower mungkin disebabkan oleh tekstur bunga tu sendiri. Tekstur dia macam sangat lembut kan. Jadi kita boleh nampak hantaran tu lebih elegan. Jadi lagi satu saya rasa dia ada aroma bau bunga kan yang wangi kan. Jadi itu salah satulah mungkin menampakkan dia lebih nampak mewah kan. Jadi kalau artificial pula saya rasa orang lebih memilih artificial mungkin sebabkan oleh kos dia jimat sedikit lah kan, murah sedikit daripada fresh flower. Lagi satu dia tahan lama. Dan lagi satu artificial flower ni kita boleh dapat variasi warna yang banyak dekat pasaran. Dia berbanding fresh flower lah. Mungkin
contoh warna yang warna hitam kan. Mungkin flash shower ada tapi kita susah nak dapat. Okey, jadi secara amnya haruslah kita ikut bajet yang pengantin itu ada sendiri. Tapi kan biasanya pengantin yang datang untuk memilih gubahan hantaran ni, adakah Puan Rina akan melihat baju mereka, warna pelamin mereka sebelum memberikan orang kata idea macam mana kita nak buat gubahan hantaran ni yang sesuai dengan majlis perkahwinan mereka, ataupun pengantin pilih sahaja? Selalunya pengantin pilih saja. Jadi dia orang hanya minta, mereka ada minta pendapat saya lah, sama ada mereka kata sesuai ke kalau saya punya pelamin ni rustic. Jadi sesuai tak hantaran saya ni kena guna warna apa, yang bunga macam mana apa semua kan. Saya just hanya bagi sedikit idea, tapi idea asal tu sebenarnya dari datang daripada customer saya sendiri lah. Sebab majlis tu adalah majlis mereka, betul. Jadi yang penting mereka puas hati lah kan. Betul. Tapi nak tahu kalau mereka ada bajet, sebab sekarang ni pastinya setiap orang yang akan berkahwin ada bajet, tak kira lah bajet baju, pelamin, makanan dan sebagainya kan. Kalau kita lihat dari sudut gubahan hantaran ni ataupun untuk hantaran sendirilah kan, minimum berapa dulang akan mereka meminta ataupun yang maksimum berapa dulang? Selalunya kalau minimum 3 dulang. Okey. Dan maksimum ada yang 9, 11 dulang. Dan ada juga yang ambil untuk dua-dua belah pihak sekali lah. So dia macam package lah? Package. 7 balas 9. Jadi 16 dulang untuk majlis dia saja. Okey. Tapi kalau pengantin lelaki dan perempuan kan, biasa dia ambil yang matching ataupun yang ni saya punya putih, awak punya warna purple ke, awak punya warna pink ke, macam mana biasanya? Yang saya terima, dia orang akan ada diorang akan ada satu konsep. Contoh diorang kata macam nak konsep pastel. Jadi maybe yang belah perempuan akan ambil pastel pink. Dan maybe lelaki akan ambil pastel biru. Dia macam macam warna yang lain tapi dalam tonas warna yang sekata. Kita nampak cantik lah nanti kalau kita susun dekat pelamin kan. Okey, dengan ni nak tanya Ii, sebelum kita nak ke workshop, Ii, Puan Rina dah kata ada yang memilih warna-warna pastel kan. Jadi adakah pelamin juga sekarang ni ramai yang memilih warna-warna pastel? Okey, Segi. Sebenarnya kan kalau nak diikutkan pelaminan ni warna pastel memang sangat menjadi pilihan daripada pihak pengantin lah. Sebab warna pastel ni dia nampak sangat cantik tau bila sama ada di dalam kamera ataupun di luar, maksudnya view daripada kita sendiri. Jadi warna-warna terang ni sebenarnya dia lebih kepada kalau Ii punya pendapat, dia lebih kepada warna-warna yang agak untuk tradisional punya konsep. Jadi kalau kita buat warna pastel ni, dia lebih kepada garden konsep, English konsep kan. So nampak lagi cantik lah warna pastel sebenarnya. Itu pilihan tu terletak di tangan kita punya pelanggan lah. Okey, tetapi permintaan masih lagi kedua-duanya ni ada ya? Ya, memang ada. Memang ada. Kalau kita lihat untuk majlis pernikahan, kebanyakannya akan memilih warna putih, off-white. Okey, itu pun kita tengok jugalah kadang-kadang tu customer kita memang nak pakai baju warna putih juga. Jadi dia akan nampak suci je kan. Jadi terpulang kepada pihak individu itu sendiri, tapi daripada pihak kita akan bagi consultation dekat diorang supaya diorang pilih yang terbaik untuk majlis yang penting nanti ikut konsep Raja dan Ratu Sehari tu. Okey, baik, banyak lagi kita nak tanya kepada Ii, kepada Rina. Tetapi sebelum tu kita nak saksikan juga paparan ini yang mana kita sempat bertanya tentang topik renjes dipilih ni kepada orang di luar sana. Jom kita saksikan. Majlis perkahwinan idaman saya hanyalah majlis yang bersifat kecil-kecilan dan jemputan saya pula akan merangkumi orang yang saya dan keluarga saya kenal sahaja. Memang betul perkahwinan sepatutnya disambut, sepatutnya diwar-warkan, sepatutnya digembar-gemburkan. Tetapi sebagai pengantin, saya ingin mendekati setiap daripada pengunjung yang datang ke majlis perkahwinan saya. Saya mengimpikan pelamin yang berkonsep Melayu tradisional sebab pada mata saya ia nampak sangat cantik, nampak klasik dan kita macam mengimbau zaman dulu-dulu. Bila pengantin pakai songket macam tu nampak sangat anggun lah. Saya mengimpikan perkahwinan yang bertemakan klasik English dengan hiasan bunga pampas, daun-daun kering, ada
green sikit. Baju pula moden dengan limited crowd. Contohnya siblings, relatif kita dan juga rakan-rakan. Kerana pada hari terpenting ni, mereka lah yang buat kita rasa feel completed walaupun tak ramai kan. Dan perkahwinan tu signifikan juga pada waktu malam. Majlis perkahwinan impian saya adalah di saat saya bersanding, saya nak kedua orang tua saya masih ada. Sebab apa? Sebab berkat doa kedua orang tua saya itu adalah sangat penting. Dan saya nak lihat mereka berdua tersenyum tengok saya di pelamin. Itu adalah yang paling penting dan itu adalah majlis perkahwinan impian saya. InsyaAllah. Itu dia pendapat orang ramai dan Yana ada yang mengusik Yana. Arisha Humaira berkata, wah best topik WHI sesuai sangat buat Yana. Dia buat betul pula. Okay, sama-sama Yana fikirkan konsep. Mungkin tengah membuat perbincangan dengan II. Nak tanya Puan Rina. Puan Rina, saya tertanya juga dalam ni biasa ada barang ke tak ada ke saja hiasan sahaja? Okey, pelanggan saya ada dua. Ada yang mereka pilih untuk tak letak apa-apa kosong. Ada yang mereka letak barang lah kat dalam. Ada dua lah. Okey. Antara dua. Jadi mungkin ya Yana. Kan yang dipamerkan sekarang ni kain kosong kan yang membaluti barangan hantaran tu. Tetapi kalau kita lihat yang klasiknya, yang tradisionalnya dahulu, mereka balut menggunakan kain batik. Betul. Adakah permintaan kain batik ataupun sekarang ni ada keguna kain pelekat ke? Ikut trend semasa yang saya kira trend ni kan Sugi, dia kembali berputar dan sekarang ni dah kembali trend orang balut guna kain batik. Songket pun ada. Songket pun ada. Jadi dari permintaan untuk pelanggan-pelanggan Puan Rina sendiri bagaimana? Saya ada pernah terima satu permintaan untuk buat songket. Songket ada pernah sekali. Jadi apa yang saya rasa dia punya tema tu mungkin klasik lah perkahwinan ni kan. Jadi dia minta untuk buat gubahan hidden, klasik dan bunga-bunga pilihan tu pun macam kita kena cari yang nampak menarik sikit lah. Naikkan lagi klasik kan. Sekarang ni saya rasa ada trend yang kita pakai kerawang bunga yang metal punya. Yang ada macam ada warna gold, warna silver. Jadi itu pun saya rasa macam boleh menampakkan lagi lah kita punya gubahan tu konsep klasik itu. Okey, dan setakat ni pernah tak Puan buat gubahan hantaran yang memang out of the box lah? Tak pernah tengok di mana-mana tapi ada juga yang meminta untuk Puan buat. Ada, baru-baru ni saya baru saja buat gubahan hantaran. Pelanggan saya tu dia punya barang-barang dia, hantaran dia lah barang-barang elektrikal. Maksudnya elektrikal ni kita tahu barang-barang dia besar-besar kan. Microwave, ada blender, barang-barang dia. Jadi apa yang dia minta saya buat, hanya letakkan gambar saja. Barang-barang hantaran tu, 7 barang tu, letakkan gambar di dalam frame gambar. Cuma saya hanya hiaskan frame tu sajalah sekeliling bunga itu. Maknanya barangan hantaran tu berbentuk gambar. Ya, frame gambar. Yang dihias atas. Ya, 7 tu semua. Menariknya. Tu tak ada, kita tak tahu. Tapi yang ada dalam hantaran tu gambar barang-barang elektrikal tu. Jadi Sugi, tak adalah isu barangan hantaran tu hilang. Sebab pernah juga terjadi dalam kalangan bakal raja sehari Ratu Sehari lepas nikah tu kan dah kesana ke sini barang hantaran tu terlupa. Hilang pula. So kalau buat gambar macam tu tak hilang punya lah. Itu satu yang angkat tu Pak Ayah dia dengan baju kurung, baju Melayu dia kena angkat barang-barang elektrik. Okey, itu cukup unik, tak pernah mungkin kami pun tak pernah dengar ataupun melihatnya. Sambil-sambil berborak Puan Rina sudah pun siapkan hampir siap ya gubahan hantaran ni cincin belian ke macam mana? Cincin. Okey, kita tanya II jugalah. II, kalau II tengok untuk trend sekarang inilah, II kata tadi pastel memang tak out of trend lah kan. Tapi kalau dari segi orang yang memilih baju yang sama color dengan pelamin mereka, macam mana pula tu? Sebab tadi Yana kami dan penerbit ada juga bercerita, sama color naik ke dalam gambar macam tu? Okey. Segi sebenarnya kan kalau bercakap berkenaan dengan pemilihan warna, okey, bila pilih saja warna pelamin dengan baju pengantin, sebenarnya kalau boleh janganlah bagi warna yang sama. Okey, sebab bila nanti bila berada je di dekat pelamin, bila ambil gambar nanti semua akan jadi sama je. Camouflage.
Kan dah jadi tersumpah. Mana pengantin, mana pelamin. Betul tu Yana. Kita pun akan bagi suggestion juga dekat family juga kan supaya jangan warna yang sama dengan pengantin. Kita kalau boleh kita nak tonjolkan pengantin di hari majlis dia orang. Jadi kenapa perlu pakai baju yang sama pada hari majlis Ratu Sehari. Jadi kita bagi tumpuan kepada pengantin rather than yang lain. Sama juga dengan pelamin. Okey, pelamin pun kalau boleh, kalau tiba-tiba pelamin tu warna merah, pakai baju pun warna merah, dekat mana pengantinnya? Betul. Jadi kita kalau boleh kita bezakan antara pengantin dengan family dan juga pelamin Okey, yang nanti disediakan. nampak gigi pengantin tu Suri. Okey, baik. Di hujung perbincangan kita ni kan kalau boleh nak minta bagi tips sedikit untuk mereka yang sedang merancang hari bahagia mereka. Kalau dari sudut nak pilih pelamin, apa sebenarnya antara kriteria-kriteria yang perlu mereka titik beratkan terlebih dahulu bersama dengan perancang dekorasi pelamin? Okey, actually kalau tipsnya, first kali bila datang dekat perancang perkahwinan, make sure yang you datang tu dengan ada idea. Datang dengan ada apa konsep yang you nak tampilkan pada majlis tu. Apa tema color, tema warna yang you nak tampilkan. Jadi mudah untuk kita sebagai perancang perkahwinan ni untuk memberi pendapat. Kita tidak akan, contohnya kita tidak akan bagi pendapat berlawanan dengan apa yang pelanggan kita kehendaki. Jadi kita cuba gabungkan, kita share the idea. Kemudian bila kita dah share idea, kemudian kita kembangkan lagi apa yang perlu kita buat seterusnya. Maksudnya ada peringkat-peringkat yang kita akan bincangkan untuk mendapatkan sesuatu majlis tu wow. Dan itu yang yang paling perlu. penting mengikut cita rasa pengantin tu tadi. Ya, Dan betul. selain pada bajet, cita rasa, apa lagi perkara-perkara yang perlu dititik beratkan juga oleh bakal Ratu Sehari ni? Okey, jangan dilupakan juga berkenaan dengan seri makeup. Kalau dah pakaian cantik, pelamin cantik, makeup perlulah juga cantik kan. So walaupun sekarang ni pandemik kan, kita perlu pakai mask, tapi wajah tu perlu diserikan dengan makeup. Makeup tetap kena on. Yes. Okey, correct. baik. Kalaulah ada dalam kalangan penonton Dahulu Isya Extra hari ini yang sedang merancang hari bahagia mereka dan ingin mendapatkan konsultasi dan ingin bekerjasama dengan II. Mungkin ada social media II Bridal yang ingin diberitahu kepada seluruh penonton wanita hari ini. Okey, kepada sesiapa saja yang ingin mendapatkan perkhidmatan daripada pihak II Bridal, boleh terus ke IG II Bridal, boleh view dekat situ kita punya koleksi-koleksi pelamin, hantaran, pakaian dan sebagainya, dan juga boleh pergi ke Facebook kita Muhammad Azhairi Eri, ataupun boleh terus hubungi saya 017-433-2841. Okey. Okey, kalau tadi II kata siapkan pelamin dalam masa 3 jam kan? Ya, betul. Kalau ada cabaran untuk siapkan pelamin dalam masa 1 jam setengah, boleh ke tidak? Boleh. InsyaAllah ia boleh realisasikan. Tetapi mungkin pelamin tu tidak sebesar di dalam dewan lah. Kalau Yana sejam setengah, Yana letak kerusi dia dah siap. Okey, Sugi, mungkin bersama dengan Puan Rina ada social media yang nak diwawarkan, silakan. Okey, Puan Rina dah siap dah ni. Kita terus tunjuk kepada mereka dan mungkin Puan Rina boleh teruslah kongsikan laman Instagram ataupun Facebook di mana mereka boleh menghubungi Puan Rina. Okey, jika ada sesiapa yang berminatlah untuk mendapatkan khidmat gubahan hantaran, boleh layari IG Mekar_Rina. Facebook pun sama Mekar_Rina. Dan boleh juga WhatsApp di nombor 017-637-3872. Okey, baik. Dan kalau anda nak dulang girl, saya dah siap sedia dah. Jangan dah dulang dengan baju yang sedondon ni. Sedondon sangat, Sugi. Baik, terima kasih II dan juga Puan Rina. Dan anda di rumah, kami berharap telah pun mendapat inspirasi lah bagi yang bakal berkahwin. Yang akan berkahwin, mungkin anda sudah pun membuat persiapan. Terlalu lambat sekarang untuk membuat orang kata perubahan. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI Extra.